Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat yang ke 60, Rumi Jawi 116 Jawi Rumi 60 kapan. Oh, masuk kapan berkaitan dengan mengkafankan, hukum hakam yang berkaitan dengan mengkafankan jenazah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sekurang-kurang kapan sehelai kain, sekurang-kurang minimum setelah dimandikan. Setelah dimandikan, perkara yang kedua, setelah memandikan, macam mana fardu ataupun wajib memandikan jenazah, samalah hukum wajib juga mengkafankan. Lepas ni menyembahyangkan, lepas tu mengkebumikan, sama wajib. Setelah selesai mandi, maka kapan nak kapan dengan apa? Sekurang-kurang kapan sehelai kain yang boleh menutup seluruh badan mayat, sama ada laki-laki atau perempuan. Salai je yang minimum, sama macam wuduk lah kan. Wuduk tu 3 kali sunat, sekali itu yang wajibnya kan. Basuh muka 3 kali sunat, sekali yang wajibnya. Begitulah juga satu kali, satu helai itu yang wajib minimum. Sama ada lelaki atau perempuan, sama macam akikah, sama je. Seekor laki bagi lelaki, seekor sunat, 2 ekor afdal, sama akikah. Tapi akikah bagi orang lelaki sama juga, dia begitulah. Samalah juga dalam nikah ni, lelaki satu helai, perempuan pun satu helai minimum. Dan satu helai tu sempurna tutup, dia panggil auratul mayyit. Dia ada auratul mayyit. Dia ada 3 jenis aurat. 3 jenis. Pertama dia panggil auratul rajul, aurat lelaki, pusat sampai lutut. Auratul nisa, aurat perempuan, seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Auratul mayyit, seluruh tubuh, seluruh badan. Dia panggil aurat mayat, seluruh badan. Kena tutup dengan satu helai, minimum satu helai kain. Tujuan kafan mayat untuk tutup aurat, itu tujuannya, untuk tak bagi nampak tak bagi nampak warna kulit. Bentuk tidak, bentuk tak termasuk.
Kita tahu dalam sembahyang kita wajib tutup aurat, hanya wajib tutup warna kulit. Bentuk tak wajib tutup, sunat tutup. Kita dah bahas dah sebelum ni. Tapi aurat di luar rumah wajib tutup warna kulit dan bentuk. Dua. Bersama lelaki perempuan ni wajib tutup warna kulit dan bentuk. Tapi dalam sembahyang wajib tutup warna kulit je, bentuk tak wajib. Tapi sunat. Tu beza dia. Jadi kalau pakai seluar ketat, seluar naik basikal tu kan, seluar ketat tu sembahyang, tutup pusat sampai lutut, sah. Walaupun ketat, walaupun nampak, bukan nampak, ketul-ketul semua ada lah. Cuma tak nampak warna kulit. Sebab dalam sembahyang wajib tutup warna kulit, bukan wajib tutup bentuk. Bentuk tu sunat. Macam tu juga dalam menutup aurat mayat, iaitu keseluruhan tubuh badan dia, menutup atau mengkapankan, yang wajib tutup warna kulit sahaja. Bentuk tak wajib. Sunat tutup bentuk, tak wajib. Bentuk tubuh mayat tu tak wajib, sunat sahaja. Sebab tu hati-hati dengan kain yang nipis, kain murah yang nipis tu, takut-takut nampak warna kulit kalau pakai selai lah. Kalau pakai selai lebih elok lagi bagi laki-laki 3 lapis. Lebih elok tu sunat, afdal 3 lapis, 3 helai kain, tiap-tiap selapis menutup seluruh badan. Inilah yang afdal pada laki-laki. 3 tu, 1 tutup habis, 2 tutup habis, 3 pun tutup habis. Nanti kenapa dia kata gitu? Sebab nanti ada perempuan, nanti dia beza sikit. Perempuan 5, tapi bukan begitu nanti. Sebab tu dia beritahu awal-awal. Lelaki bila sebut 3 helai, 3 ni setiap satu tu tutup habis. Maknanya 1 kain kapan buat 3 yang sama. Ketiga tutup habis. 1 tutup habis, 2 tutup habis, 3 pun tutup habis. Ya. Afdal 3 lapis. Sekurang-kurang 1 lapis. Kain dia pula adalah kain apa-apa pun. Kain yang biasa dia pakai masa hidup. Kalau dia pakai cotton lah. Apa kain tak ada masalah, kain apa pun. Cuma kita dah ada kain khusus. Itu bukan wajib. Kita ada kain khusus. Kain kapan yang kita panggil tu lah. Cuma bukan kain kapan je, kain apa pun boleh. Kain apa pun boleh, tak ada masalah. Bukan kain tu baru boleh, kain lama pun boleh. Kain lama pun boleh. Okey? Dari sudut kain. Cuma sunat warna putih lah. Dan tak ada masalah kalau ada jahitan ke, ada butang ke, tak ada masalah. Takut-takut tiba-tiba kan, ada butang boleh ke tak? Takut jadi tu. Baik cakap awal-awal. Ada jahitan pun tak ada masalah, ada butang pun tak ada masalah, ada zip pun tak ada masalah. Dan boleh juga kain kapan tu pakaian dia masih dia hidup. Malah ada ulama kata itu lagi baik, yang dia suka pakai masih dia hidup. Contohnya jubah kan. Dia ni suka sangat jubah warna kelabu ni. Kadang-kadang bila basuh, spin, jemur, tak apa-apa nak kering, pakai lah. Nak bagi tahu kalau ada je jubah lain. Tapi dia minat sungguh jubah ni. Contoh lah, dia suka sungguh jubah ni. Masa nak kapan tu, kapan sekali pakai yang tu. Boleh. Yang tu satulah. Sunat tambah 2 lagi lah. Pakai baju. Berjahit tak ada masalah. Lebih afdal. Sebab dia memang suka baju tu. Dengan syarat tutup habis. Kalau macam baju t-shirt tak sesuai sebab tak tutup habis. Sebab dia kata setiap satu menutup seluruh badan. Macam mudah kata jubah. Kalau kain, kalau dia suka pakai baju Melayu dengan kain, baju Melayu dengan kain tu lah. Kadang-kadang baju Melayu tu basah-basah lagi. Tak apa, naik motor nanti sampai kat masjid kering kan. Dia kata pakai. Sukanya dia pada mungkin kain, material kain dia lembut ke, mungkin warna ke, dia sukalah. Maka pakaikan masa dia mati. Pakaikan sama masa dia mati. Boleh. Cuma kalau dari sudut pakaian tu biar sesuai lah, macam baju Melayu dengan kain sesuai kan. Dia suka pakai baju tengkorak ada sini, naga kat belakang gambar, tak sesuai tu walaupun dia suka. Biar sesuai lah. Boleh buat tu? Ya boleh. Lepas tu yang kedua tu sunat dengan kain putih, yang ketiga dengan kain putih kan. Maknanya yang dia pakai jubah ataupun baju Melayu tadi dengan kain tadi, itu dah kira satu. Okey habis. Kalau ada butang-butang tak ada masalah. Harus juga ditambah baju dan serban.
Ditambah. Maknanya ditambah 3 helai kain kapan, tambah lagi. Jadi 4 lah. Tambah baju dan serban. Jadi 5. Harus. Maksudnya boleh. Yang tadi kita kata awal tadi bukan 5. Satu tu mewakili jubah dia tu mewakili 1. Tambah lagi 2. Itu lain. Yang ini tak. 3 helai dah ada kain kapan. Bukan sunat, harus, boleh. Tak disuruh pun, tak dituntut pun. Kalau nak buat boleh. Iaitu tambah baju yang dia pakai, ataupun kain kapan tu buat baju yang apa, gunting tu kan, apa, lipat 2, lepas tu gunting buat macam baju, gunting tengkuk sini sikit, tarik sikit, lepas tu pakai kan, macam baju tapi tak berjahit lah, boleh juga. Ataupun memang baju dia betul, tambah lagi boleh. Dan letak dekat serban boleh, dengan tiada makruh, tak makruh, cuma menyalahi yang utama. Istilah apa ni, khilaful aula. Menyalahi yang utama ni pun tak molek juga sebenarnya. Dia tak makruh tapi menyalahi yang utama, khilaful aula. Khilaful aula ni duduk dekat mana tahap dia? Paling tinggi wajib, lepas tu sunat, lepas tu harus, lepas tu makruh, lepas tu haram. Itu dia punya tingkatan kan. Khilaful aula ni duduk dekat makruh dengan harus. Wajib, sunat, harus, khilaful aula, makruh, haram. Tu. Dia duduk kat situ khilaful aula. Nak kata harus, dia lagi berat. Tak berapa nak harus. Nak kata makruh, tak sampai tahap makruh. Sebab dia duduk di antara harus dengan makruh. Jadi sebab tu istilah dia panggil menyalahi yang utama, khilaful aula. Kita mazhab Syafi'i jarang ada khilaful aula. Mazhab Hanafi banyaklah khilaful aula. Kita ada 5 tu je. Harus, makruh, 2 je. Dia tak ada tambah lagi khilaful aula, menyalahi yang utama. Kalau letak baju dan serban, menjadikan dia 5 helai. 3 kain kapan, baju selai, serban selai. Maka menjadi khilaful aula. Tapi kalau yang pertama tu jubah, yang kedua kain kapan, ketiga kain kapan, itu tak khilaful aula. Sebab tu 3 helai. Ini kalau jadi 5, jadi 4, jadi 5. Sebab apa khilaful aula? Sebab last kali mereput juga. Lah kali buang itu, macam bazir lah, tapi tak bazir, khilaful aula. Membazir makruh. Membazir dia sampai ke makruh. Dia sebelum makruh. Harus lah, bukan harus. Makruh, bukan juga tengah-tengah. Khilaful aula. Nak kata makruh tak, nak kata boleh pun tak. Duduk tengah-tengah. Sebab dia akan jadi mereput, dia rosak gitu je. Tapi kadang-kadang kita tengok juga, masa hidup tak mau pakai, masa mati sibuk lah nak pakai kan. Cuma tak salah lah. Ada orang buat pakai kain kapan je, serban tu, kain kapan yang lebih-lebih, buat sikit, buat konon-konon je 2-3 kali letak macam tu. Itu tak apa, sebab tu pun nak buang. Itu tak membazir lah. Ni serban yang elok-elok, yang elok-elok lah, yang boleh pakai. Malah dari situ kena hati-hati, takut walaupun serban tu serban dia, takut dah jadi harta faraid, harta orang lain lah. Sebab nak menguruskan jenazah, ya, setelah kematiannya seseorang itu, yang pertama sekali nak selesai adalah pengurusan jenazah dia. Pakai duit dia. Kalau tak pakai duit dia pun boleh, tapi kalau tak ada orang bagi pakai duit dia. Dia tak masuk khairat kematian. Anak-anak semua tak nak sponsor. Isteri tak apa, tak, semua tak nak. Habis tu macam mana nak menguruskan kematian ni? Pakai duit dia. Dia tak kira ambil harta orang. Sebab sedangkan dia meninggal, bila seseorang dia meninggal, harta dia automatik jadi orang lain punya. Tapi oleh kerana nak menguruskan jenazah dia, anak tak wajib keluarkan duit untuk, tak wajib. Isteri tak wajib, siapa-siapa pun tak wajib buat keluarkan duit untuk pengurusan jenazah. Lebih kurang 2,000, kat 2,000 kat. Seorang pun tak wajib keluarkan. Siapa? Diri dia sendiri wajib. Masalahnya dia dah mati, maksudnya ambil harta yang ditinggal. Kecuali ada orang sponsor, tak apalah. Jadi bila nak ambil serban letak tu, bimbang takut itu dah jadi faraid dah tu. Kena minta halal semua sebelum nak pakai. Sebab yang disunatkan 3, maka 3 boleh ambil. Ni dah jadi 4. 4 ni harta orang. Serban dia lah, serban dia. Kalau serban orang lain bagi tak apa. Serban dia sendiri. Serban pun jadi faraid ke? Jadi faraid serban. Selipar Jepun sekalipun jadi faraid. Dengan syarat selipar Jepun tu sepasang. Sebab tu kita lepas kematian, kita duk bincang apa semua, lepas dah buat pembahagian, kita last sekali kita halal berhalal. Takut-takut ada.
Mesti kena ada tu, takut-takut terlebih. Sebab dia benda kecil. Baju, seluar, kalau perempuan pinggang mangkuk, cawan, semua tu haraib. Tapi kita haraib besar-besar aja. Tak, sebesar sehingga ke selipar sekalipun. Dengan syarat selipar tu sepasang. Kalau selipar sebelah, tak payah haraib. Selipar sebelah tak ada makna, tak ada harga. Jadi hati-hatilah kalau nak guna kan. Guna yang sunat aja itu tiga tak apa pakai duit dia. Tak kecuali memang ada orang yang bagi kan, ada sponsor. Tak apalah itu, buatlah macam mana pun. Dia jadi khilaful aula. Sebab akhir sekali dia akan reput juga. Kita tengok peristiwa ketika Nabi SAW nak dikafankan. Masa tu orang duk kecoh ni, ada sebahagian duduk di, mudah kita kata Dewan Rakyat lah kot, Parlimen, untuk mengangkat siapa yang nak jadi ganti Nabi. Sebab ada yang tengah duk perang ni, ada yang minta bantuan, ada macam-macam ni, kena selesai. Jenazah Nabi ada lagi kat situ, tak ke bumi, tak mandi lagi. Sebahagian tu pergi ke mana? Ke Parlimen, untuk tentukan yang akhir sekali Sayyidina Abu Bakar kan. Tu tak apalah, satu kelompok lagi, keluarga Nabi, Sayyidina Ali apa keluarga Nabi, dia nak uruskan Nabi. Jadi Aisyah nak uruskan Nabi. Jadi bila nak uruskan, ada 3 lapis kain putih. Lepas tu ada jubah dan ada serban. Akhir sekali semua pakat-pakat ragu-ragu nak pakaikan serban dan jubah tadi. Ragu macam semua ni 3 helai, jubah, serban. Tapi lepas dah mandikan semua, pakat ragu-ragu nak pakaikan tak baju jubah yang dibeli tu dan serban tu, nak pakaikan ke tak. Tapi yang 3 helai tu memang pakailah, yang kain kapan tu nak pakai ke tak. Jadi ragu-ragu, kecoh gitu. Akhir sekali tak pakai. Dengan maksud Nabi 3 helai aja. Lepas dikafan dengan 3 helai, akhir sekali anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah, dia tengok, wah, dia ambil dia minta. Sebab apa? Sepatutnya untuk kafan Nabi, tapi tak jadi. Nanti kan membazir pula, jadi kecoh gitu. Akhir sekali 3 helai lah. Yang itu terlebih, sedangkan tujuannya untuk kafan Nabi. Akhir sekali anak Sayyidina Abu Bakar minta, dapat kat dia. Dia kata apa niat dia? Aku nak bila aku meninggal nanti, aku nak kain kapat nak pakai ni. Sebab asalnya untuk Nabi, tiba-tiba Nabi dah jadi tak jadi tu, untuk aku. Nak ambil berkat lah, senang kita. Untuk diri dia sendiri, untuk kafan dirinya sendiri. Lepas tu lama tu dia fikir balik, kenapa memang dah dibeli untuk kafan Nabi, tiba-tiba tak jadi? Maknanya Allah tak redha jubah tu dan serban tu duduk kat Nabi. Kalau Allah tak redha, takkan aku nak. Dia cancel balik. Dia cancel, tak jadi niat, dia pun jual, duit tu dia sedekah. Sebab tu jadi khilaful aula. Sebab Nabi sendiri pun tak dibenarkan oleh Allah, kita kata gitulah. Sedangkan ianya ada 3 helai, jubah, serban ada, memang siap lah. Tiba-tiba tak pakai. Sebab tu khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Nabi sendiri pun tak dipakaikan gitu. Okey. Mayat laki-laki haram dikafankan dengan kain sutera. Manakala perempuan makruh. Kata semua boleh pakai nak pakai sutera. Jenis kain kafan, jika dia boleh pakai jenis kain tu ketika dia hidup, maka ketika mati pun boleh. Jika ketika dia hidup tak boleh pakai jenis kain tu, masa ketika mati pun tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai sutera ketika hidup, maka ketika mati pun tak boleh pakai, hukumnya haram. Yang haram tu dekat yang pakaikan. Orang yang mati tu tak ada haram dah. Dia tak ada apa pun. Dia tak berdosa dah pun. Cuma orang yang buat ni haram sebab pakai kain sutera. Tapi bagi perempuan, oleh kerana masa dia hidup dia boleh pakai sutera, maka mati pun boleh pakai. Tapi hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab tak nak membazir. Sutera membazir kan harga mahal, ribu-ribu. Lepas tu dia jadi repuk itu aja. Jadi membazir, hukumnya makruh. Okey. Warna pula tak kisahlah warna apa. Warna apa? Warna putih lah. Warna tak kisah warna apa, tapi paling cantik, paling baik warna putih. Paling baik warna putih. Yang kita buat tu dah betul lah. Cuma tiba-tiba je ada warna lain. Warna merah ke? Sudah.
Ini antara petanda api neraka ni mereka. Jangan kata gitu. Boleh. Warna apa pun boleh. Warna apa pun boleh. Cuma yang afdal warna putih. Lebih elok lagi, ni bagi perempuan pula. Lebih elok lagi bagi perempuan dan khunsa. Khunsa muskil. Khunsa ni ada dua alat kelamin lah. Lebih elok lagi bagi perempuan dan khunsa 5 lapis. 5 lapis. Afdal 5 lapis. Tapi 5 lapis bukan macam lelaki tadi. Lelaki setiap selapis penuh, semua kena. Semua. Lapisan kedua semua, lapisan ketiga semua. Perempuan 5 lapis. Tapi walaupun 5 lapis bukan macam tu. Sebab saya tengok ada orang buat gitu. 5 lapis. Jadi besar. Rasa dia ni slim je masih hidup. Masa mati jadi besar. Rupanya dia buat 5 lapis. 5 kain kapan. Bukan tak sunat gitu, tapi taklah salah. Yang kata 5 lapis orang perempuan tu, tengok dia kata apa? Iaitu sehelai kain dari pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah selai. Jadi kalau kain kapan tu kerat dua. Kerat dua ke apa? Pinggang ke bawah. Sehelai baju. Baju tu maksud daripada atas sampai ke pinggang, sampai ke paha lah. 2 dah dikira. Sehelai tudung. Tudung sampai sini je. 3 dia kira. Dua kain panjang. Ini baru kain kapan yang original. Maknanya yang sebenar yang besar tu 2 je. Habis tu kata 5. Ada orang buat 5. 1, 2, 3, 4, 5 letak. Jadi besar jadi. Tak apalah, boleh lah. Bukan tak boleh. Cuma yang maksud 5 tu, kain yang panjang tu 2 je. Jadi baju tu lelaki ke perempuan boleh pakai baju jubah dia. Perempuan pun boleh pakai jubah dia. Ataupun boleh buat dengan kain kapan tu. Ambil kain kapan. Allah, tak ada. Lakonan semata-mata. Ingat nak tunjuk kalau ada tisu. Ambil kain kapan tu. Lepas tu apa? Lipat 2. Payah teori ni. Dia kena praktikal apa jadi. Bangun mana? Nak saya nak ambil kain kapan. Nak kain kapan. Lipat 2. Lepas tu kerat lah. Kerat buat apa dia panggil ni? Collar ni buat ni. Buat lubang. Lepas tu potong lah. Potong sikit. Jadi nanti masukkanlah. Macam mana nak sebut? Teori ni payah. Jadi ketika letak atas meja kapan tu, biarlah separuh tu jatuh ke bawah. Separuh jatuh meja. Kalau atas meja lah. Supaya nanti letak dia, ambil kat bawah tu, tarik. Boleh tak? Teori payah. Ini praktikal. Jadi senang. Kalau tidak, nak pakaikan macam mana? Kalau kata dah siap baju, nak pakai macam mana? Nak pakaikan. Nak kata angkat. Ni kepala dia angkat. Mana boleh gitu, angkat letak atas meja je. Jadi kena hati-hati lagi sikit kat situ. Kata sunat pakai baju, sunat pakaikan jubah, buatkan jubah. Masa nak masuk tu macam mana? Kalaulah tak buat pakai kain kapan, buat pakai baju dia yang kata boleh pakai, dia haruskan pakai baju yang dia suka pakai. Nak masukkan tangan macam mana? Sebab tu kata hati-hati kat situ. Ini dari sudut keharusan, bukannya mesti buat. Nak masuk tangan tu. Nak masuk tangan tu macam mana? Nak suruh angkat. Masuk kepala dulu. Lepas tu tangan pula. Susah. Sebab tu akhir sekali orang buat kan, dia buat pakai kain kapan aja. Cuma nak tunjuk tak boleh ha. Tak ada ni. Tisu pun tak ada. Janggo. Dia buat 2 balik, lipat 2 je kain kapan tu, lipat 2 je. Lepas tu potong. Lepas tu tak buat atas meja, yang separuh tu biar jatuh ke bawah. Separuh lagi duduk atas. Ambil jenazah tadi, letak atas tu, kepala kat lubang tu kat kepala dia. Letak kepala. Lepas tu tarik bawah ni, yang bawah ni tarik ni atas. Okey. Taklah menyakiti mayat tu. Siapa yang biasa bantu-bantu sekali 2 kali dia boleh faham dah apa cerita ni. Siapa yang tak pernah ni, apa benda pula letak separuh. Apa benda pula ni Jadi sebab apa? Sebab kalau tak marilah. Allah. 2 kotak terus. Ini perli ni. Tak lah. Ni. Ni kain kapan. Kain kapan ni petak. Tak apalah buat.
nak potong tak apalah. Okey. Ni kain kapan. Sekeping kan. Dia tak panjang macam ni. Dia panjang lagi. Kita ambil lah. Takkan nak potong, ambil macam ni. Kemudian buat gini. Lipat dua. Kemudian lipat lagi dua. Macam ni. Kemudian ambil gunting potong sini. Ni orang yang biasa jahit baju tahu kan ni. Potong sini. Potong sini. Dengan gunting kain tu. Lepas tu yang ini potong dengan gunting. Mana nak. Tak apa, sekejap lagi abang potong dengan gunting. Ni potong gunting sikit. Yang atas balik tepat atas. Bila buka, kan buka, kan dah jadi tu. Terkebang. Potong sikit kat sini. Buat macam baju. Okey. Macam ni. Ni korang-korang panjangan ni kan. Ni jadi ni. Dah jadi lah. Uduh lah sebab tak ada gunting. Jadi lah tu. Cuma macam nak pakaikan dia. Senang aja. Ni meja tempat kapan tu, letak kat sini. Ni ke bawah. Bila letak nanti Nazah ni letak nanti kat sini. Bila dah letak, lepas tu tarik, masuk, jadi baju, jadi jubah, jadi baju. Macam tu lah. Okey. Apa yang ada kita pakai je. Okey, kita maksimumkan yang ada. Jadi buat macam tu. Satu, lepas pada tu ada baki dia kan. Tadi satu yang besar kan dah kerat dua. Sebab dia nak buat pendek ni mungkin sampai ke peha pun cukup dah. Lepas tu ambil yang lain pula, kain kapan yang lain, biasa kain kapan yang lain, senang je lah. Ambil kain kapan yang pendek pun, daripada pinggang, balik je lah. Gitu, ni daripada pinggang. Yang tadi baju dah. Baju lah, pinggang. Macam tu lah. Ni satu, ni dua. Okey. Kan susah pun. Lepas tu ambil tudung. Satu lagi buat atas kepala, lubangkan macam tadi. Lubangkan. Tak lubang, dia tak lubang di atas ni. Okey. Tutup. Nampak muka sikit, nampak tak kerti lah. 3 dah. Yang keempat balut semua. Yang kelima semua. Okey. Bazir. Bazir tisu. Okey. Kalau tak tunjukkan tak nampak. Okey, itu okey. Lebih elok lagi perempuan dan kunsa 5 lapis, iaitu selai kain dari pinggang ke bawah. Itu biasalah, pinggang ke bawah. Kemudian baju buat macam tadi. Kemudian selai tudung. Tudung boleh pakai tudung original dia, tudung bawal ke, tudung yang memang dia pun boleh, tapi sayang bazir. Pakai je lah kain kapan tu. Buatlah elok-elok. Gitu. Okay. Lepas tu yang ketiga, jangan buat apa-apa. Kain kapan panjang tu, terus balut. Yang satu lagi pun balut. Jadi 2 lah. Keseluruhan jadi 5. Itu maksud 5 lapis. Bukan maksud 5 panjang-panjang gitu. Bukan. Cuma kalau buat juga tak salah. Membazir je. Dan 2 kain panjang meliputi seluruh badan. Cara inilah yang afdal daripada 3 lapis terus. 3 lapis terus dia kata. Bukan 3 lapis terus tu, 5 lapis terus lah. Apa pula 3 lapis terus? Sebab dia kata tadi 5 lapis. Cara ini lebih afdal daripada 5 lapis terus. Okey. Jadi kenapa ada beza sikit lelaki dengan perempuan ni? Dari sudut kain kapan dia tu. Banyak pakai, nak banding dengan lelaki dengan perempuan, lebih banyak perempuan. Sebab nak lagi banyak tu nak tutup, bila dia di atas tutup pakai tu, dapat tutup bentuk kepala ni sikit. Sebab ada tudung. Dah tak ada tudung, tambah lagi 2 kat depan, 2 helai tu kan. 2 helai kain kapan. Lepas tu pula baju dan kain. Lepas tu pula 2 lagi kain kapan. Nak katanya biar, kalau boleh biar nampak tebal. Dalam keadaan tidak membazir. Itu tujuan dia. Sebab nak tutup bentuk. Walaupun tak wajib tutup bentuk, wajib tutup warna kulit aja perempuan pun. Kalau nampak warna kulit baru tak sah kapan tu. Dia tutup warna kulit, itu wajib. Yang sunatnya tutup bentuk sekali.
Jadi nak tutup bentuk orang perempuan ni, dia tak boleh main tutup gitu aje. Dia tak tertutup bentuk dia kalau buat ketat-ketat. Jadi terpaksa buat cara tadi, dengan buat cara tadi menyebabkan bentuk tu tak berapa nampak sangat. Kalau buat ketat-ketat lah, dia kena buat ketat-ketat. Dia memang kena buat ketat, tarik, akhir sekali nampak bentuk juga. Jadi bagi menjaga bentuk tubuh perempuan tadi, maka pakai 5 lapis lah dengan cara tadi. Lelaki 3 aja. Lelaki tak ditekankan untuk tutup sangat bentuk tu. Sebab tak ada orang yang selera tengok gitu kot. Kalau mayat ni jadi selera pula. Ada jadi zaman Nabi dulu. Dia kerja dia jual kain pencuri kain kapan. Zaman Nabi jadi. Miskinnya dulu sampai kain kapan ni bawa ke bumi hari ni, esok tu dah terbuka. Pernah jadi kes tu dulu. Dia curi kain kapan. Curi. Sebab apa? Sebab bila dia tengok ketika dikapankan tu bentuk tu, dan dia pula pencuri kain kapan. Jadi bila dia gali, dia malam tu dia gali balik. Dia ambil kain kapan untuk dijual. Alah, berapa sen aja, tak baloi. Kita kata orang miskin waktu tu susah. Akhir sekali lepas dia ambil kain kapan tu, dia tengok, wah, naik nafsu dia. Dia bersetubuh dengan tu. Tak berlaku zaman Nabi. Lepas pada tu sampai ke pengetahuan Nabi, adakah nak buat macam mana dengan jenazah tu lah, perempuan tu, mayat tu, ditanamkan gitu aja kapan balik, tak perlu dimandikan balik. Tak dimandikan. Itu jadi hukum bagi kita lah. Tak perlu dimandikan balik. Kapan kan dan ke bumi balik. Dia tu dihukum. Hukum apa? Mati. Hukum mati. Cuma nak beritahu, bentuk tu ditutup habis supaya kita fikir sama. Kalau lah dah mati pun disuruh sampai 5 helai tutup, balut, bungkus orang perempuan supaya tak nampak bentuk, sedangkan dah mati. Kalau dia hidup, agak-agak berapa helai? Tu. Kalau 5 helai, sama dengan mati. Maknanya kalau mati pun 5 helai, kalau hidup minimum 10 helai. Tutup. Yelah, masuk 10 helai tu apa? Dengan apa dia panggil tu? Anak tudung 1, tudung 2, 1, kecil yang besar 1, kain. Lepas tu ke dalam tu ada kain lagi. Kain. Ada kain, dia panggil kain dalam kain dalam. Orang sekarang tak pakai dah kain dalam. Orang dulu kalau perasan tak? Kan ada kain dalam. Istilah dia panggil kain dalam, betul? Macam pelik bunyi, kain dalam. Kain dalam dia panggil. Tapi orang sekarang tak pakai dah. Jaganya orang dulu. Sebab kalau nak kira satu-satu pakaian dia anggap 10 ada kot. Dengan yang kecil tu yang ikat kat belakang itu, sok tu tak sok ini gitu gini. Kalau kita tengok semua dengan stoken, dengan apa tangan yang masuk kat sini tu, benda nak sebut tak reti benda lah tu. Habis kalau kita tengok betul-betul oning tak oning. Semua ada. Oning aja. Semua ada. Semua ada dia. Kalau kita kira satu-satu kecil-kecil tu, mau 10. Tapi orang sekarang tak gitu dah. Nak kenapa? Kalau mati pun 5, kalau hidup fikirlah sendiri. Kalau mati pun 5 sebab tak nak bagi nampak bentuk, kalau hidup patutnya lebih lagi lah. Jadi apabila dah sebelum sebelum dikapankan tu, sunat dibalut dengan kapas. Kenapa tujuan letak kapas? Sama juga nak kasih hilang bentuk. Tu letak kapas tu, kapas gulung tu. Antara lain sebab tak nak bagi, takut ada darah, ada apa-apa keluar masa tu, takut juga terkeluar. Satu. Yang kedua, yang paling besar sekali sebab nak hilangkan bentuk, dan biar pegang tu tak rasa macam pegang orang. Betul letak kapas 3 juga tu kapan? 3 roll juga. Letak kat tepi ni, letak kapas. Sunat. Sebab nak hilangkan bentuk, tu tujuannya. Tu kata, asal letak kapas ni? Tak semua orang tahu. Walaupun dia mandi jenazah, kenapa letak kapas? Nak hilang bentuk, nak hilangkan bentuk. Lepas dah nanti tak nampak bentuk. Kemudian tabur sikitlah cendana. Serbuk cendana. Sunat juga sebab nak hilangkan bau mayat tu. Biasanya kalau dah beberapa jam mandi tu dia hilang. Kalau lambat sikit nak ke bumi ke apa, dia sempat berbau. Jadi untuk mengelakkan bau, letaklah cendana. Yang cendana ni bau kuat ni. Yang sudah gerharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula cendana tu. Cendana tu lah. Letak azan lah. Lepas tu ikat awal azan.
Ikat jenazah, ikat tadi dengan 5 tali pengikat. Ikat pula belah kiri. Ikat belah kiri 5. Jadi sebelum letak kain kapan tu, kan kain kapan letak kan. Sebelum letak tu, letak dulu kat bawah. Nanti bila tak letak awal-awal, bila dah mana kait, mana tali, macam mana nak tu. Itu yang turun angkat dia. Faham? Kena letak siap-siap. Masa letak kain kapan tu dah ada dah tali tu. 5. Sunat 5. Kaki, lutut, pinggang, apa dia panggil belah sini, bahu, kepala. Yang atas ni kat atas ni. 5. Letak siap-siap. Sebab saya perhati juga bila kelang kabut tu dia tak letak siap-siap. Masa nak tu angkat. Masuk. Mana tak nampak lagi tali. Tak jumpa punca lagi. Jadi rosak. Tak comel. Nak azan Sekejap sikit. Dan letak belah kiri. Belah kiri. Okey. Okey, itu je lah. Itu dulu kita azan lah. Sambung lagi sekejap lagi. Bab sembahyang pula. Sembahyang jenazah. Asyhadu anna Muhammadan الشرف والدرجة العالية. Seelok-eloknya jangan tengok masa mandi. Masa mandi biar orang buat, orang mandi tu buat. Seelok-eloknya. Jangan tengok masa mandi. Sebab masa mandi tu macam-macam. Macam-macam boleh nampak aurat sebagainya. Tengok, habis nak tengok masa bila? Tengok masa kapan. Lepas dah kapan, buka sikit dia kan. Tu. Yang ketiga dia cakap ketika nak solat. Dia akan cakap mana anak aku ke siapa-siapa ke ayah ke. Yang afdal ayah lah. Mana ayah aku yang nak semayangkan jenazah aku. Afdal ayah bukan anak. Kalau sebut kan bila dah sebut baru ni kan. Bahawa yang afdal untuk menyolatkan jenazah bukan anak, ayah. Kalau ayah ada lagi lah. Kemudian yang kedua afdal datuk. Yang ketiga baru anak. Jadi kalau ayah ada, jangan bagi anak tu semayangkan. Kalau ayah dia ada. Bukannya haram, bukan salah, bukan. Itu yang afdal. Sebab anak berbanding ayah, ayah lebih sedih berbanding anak. Kalau disebut kesedihan, ayah lebih sedih kematian anak daripada anak sedih kematian ayah. Ayah lebih sedih. Jadi yang lagi sedih, lagi afdal untuk jadi imam. Sebab nak doa. Tapi dah biasa tak ada ayah, tak ada, ayahnya dah meninggal, datuknya dah meninggal, anak lah. Anak paling sedih.
Dan yang ketiga dia cakap ketika nak turunkan ke kubur pun dia cakap juga, masuk elok-elok sikit masa nak, apa dia panggil nak kambus, boleh kata kambus ke? Macam kambus ayam. Masa nak kebumikan tu kan, jangan main letak gitu, bunyi bising, seolah macam tu dia bercakap, slow sikit, mana keluarga aku, gitulah. Ada empat. Habis masuk kita sembahyang mayat, sempat lagi sikit, tapi macam tak sempat habis. Rasa sembahyang mayat semua orang dah tahu. Boleh tak kita baca laju-laju sembahyang mayat? Ya ke semua dah tahu? Mari kita tengok dah tahu ke tak. Yang pertama sembahyang mayat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, rukun sembahyang mayat ada berapa? 7 perkara. Pertama, niat. Usalli ala hadzal mayyit hadir fardhu kifayatin 4 takbirat lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Yang pendek biasa usalli ala hadzal mayyit fardhu kifayah 4 takbirat. Oh, ditambah hadir aja. Usalli ala hadzal mayyit hadir fardhu kifayah 4 takbirat lillahi ta'ala. Ataupun seumpama dengannya lah, boleh juga usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Dia tukar-tukar. Janji semua tu ada. Yang wajib ada, bukan semua. Yang wajib usalli ada. Lepas tu hadzal mayyit 2. Yang ketiga fardhu kifayah. Ini mesti ada. Qasad ta'arud ta'yin. Ini kena ada. Selain pada ni tak wajib. Itu kan ala, hadir, lillahi ta'ala, itu tak wajib. Jangan macam kita semayang kan, qasad ta'arud ta'yin, sahaja aku semayang, fardu isya, 3 je wajib. Yang lain 4 rakaat lah, apa semua sunat kan. Tapi dalam solat jenazah, niat solat jenazah, yang wajib usalli hazal mayyit fardu kifayah, 3. 4 takbirat, 4 takbir tak wajib. Sama dengan 4 rakaat kan tak wajib niat dalam isya. Jadi 3. Usalli hazal mayyit fardu kifayah, 3. Sebab ada orang yang bila dia niat, dia terlupa nak niat fardu kifayah. Dia sibuk dengan 4 takbir. Ada. Sahaja ada bahasa Melayu lah. Tak kisah bahasa Melayu ke bahasa apa. Sahaja aku sembahyang atas jenazah ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Tak sah. Dia sibuk dengan 4 takbir. Seolah-olah kalau orang nak sembahyang isyak, sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat. Mana ta'arud? Saja aku sembahyang isyak 4 rakaat. Itu sibuk dia niat itu. Tak cukup satu lagi ta'arud, iaitu fardu. Saja aku sembahyang fardu isyak. 4 rakaat tu tak wajib. Tapi dia sibuk dengan 4 rakaat. Ada orang gitu. Silap faham. Macam tu juga sembahyang jenazah yang nak kita sibukkan usalli hadzal mayyit fardu kifayah. Atau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang jenazah ini fardu kifayah. Itu wajib. Fardu kifayah 3. 4 takbir tak wajib. Artinya sahaja aku sembahyang atas mayat yang hadir ini fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tidak wajib ditentukan namanya. Tak wajib tentukan nama atau sebagainya pada mayat yang hadir. Mayat yang hadir tak wajib tentukan nama. Mayat yang ghaib, sembahyang ghaib, wajib tentukan nama. Ghaib tu maksud dia tak ada kat situ. Mayat tu jauh. Dia mayat tu ada kat Johor, dia nak sembahyang ghaib, maka wajib dia tentukan nama siapa. Tak boleh mayat ini, tak boleh. Saja aku sembahyang atas mayat ini, jenazah ini. Ini tu siapa? Tak ada kat situ. Jadi kalau sembahyang ghaib, dia kena tentukan jenazah siapa. Tapi kalau sembahyang yang jenazah ada kat situ, dia panggil hadir, ada kat situ jenazah, tak wajib tentukan namanya. Tapi wajib ini. Sebab ada kat situ ini. Wah, ini wajib. Ini wajib. Tapi nama tak wajib. Maka jika ditentukan seperti Zaid, ditentukan juga, tak wajib pun ditentu juga. Seperti Zaid atau laki-laki dengan tiada isyarat kepadanya ini tak isyarat ini. Itu nanti kita bahas sekejap lagi. Tiba-tiba tersalah yang betulnya Umar atau perempuan, itu nanti kita bahas. Ni saya tidak sah sembahyangnya. Dia tentukan sahaja aku solat atas jenazah, atas mayat Zaid, 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala atas jenazah Zaid. Sedangkan Zaid tak wajib sebab ada kat situ. Kalau ghaib barulah wajib Zaid. Dia pergi niat juga nama orang tu. Sahaja aku sembahyang atas jenazah
Zaid. 4 takbir kena Allah Ta'ala. Fardu kifayah kena Allah Ta'ala. Tiba-tiba yang dalam tu bukan Zaid. Kalau dalam tu Zaid, selesai. Tapi tiba-tiba bukan Zaid, Umar, dia kata. Yang betulnya Umar, maka tak sah. Okey. Ataupun yang kedua, laki-laki. Laki-laki sahaja aku sembahyang atas jenazah laki-laki. 4 takbir fardu kifayah Allah Ta'ala. Atas jenazah laki-laki. Hazal mayyit kalau bahasa Arab. Atas jenazah laki-laki. Dan tak ada isyarat ini. Lelaki ini tak ada. Lelaki je. Saja aku solat jenazah, saja aku solat atas jenazah lelaki. 4 takbir fardu kifayah Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia lelaki, selesai, tak apa. Memang betul. Tiba-tiba dia perempuan, tak sah. Okey. Yang ni pula, tetapi kalau ada isyarat ini. Hazihi, hazi, ada isyarat ini. Seperti katanya, sahaja aku semayang atas mayat Zaid ini. Ada ini. Kalau bahasa Arab ada Haza Zaidun. Atas mayat Zaid ini. Atau atas mayat laki-laki. Ini biar dulu. Tiba-tiba. Sebenarnya Umar. Tiba-tiba yang sebenarnya Umar. Bukan Zaid. Atau sebenarnya perempuan. Itu nanti dulu. Sah semayangnya, sah. Sebab apa sah? Sebab ada ini tu. Lepas tu ini tu besar. Sahaja aku solat atas jenazah Zaid ini. 4 takbir fardu kifayah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bukan Zaid lah, Umar. Sah juga. Bukan sah sebab Zaid tu, sah sebab ada ini. Sah. Ataupun dia kata isyarat dia atas mayat laki-laki. Sahaja aku sembahyang atas mayat laki-laki ini. Ada ini. Tiba-tiba sebenarnya perempuan. Niscaya sah sembahyangnya. Sebab ada ini. Sebab ada ini. Okey. Tapi kalaulah terbalik. Dalam tu tadi dia kata dia niat lelaki, dalam tu perempuan, sah kan? Kalau terbalik, dalam tu lelaki, dia niat perempuan. Kalau dalam tu lelaki, dia niat lelaki, selesai. Dalam tu perempuan, dia niat perempuan, selesai lah. Dalam tu lelaki, dalam tu perempuan, dia niat lelaki, sah. Tapi dengan syarat ada ini. Walaupun dia kata hazihi. Hazihi kalau kita belajar bahasa Arab sikit, hazihi itu, ini tu bagi perempuan, haza bagi lelaki, ini juga. Tapi bila jenazah tu perempuan, dia kata haza ataupun ini, sah juga. Walaupun dia kata lelaki ini. Sahaja aku solat atas jenazah lelaki ini, sedangkan perempuan, sah. Sebab ada ini. Ya. Tapi kalau terbalik, dalam tu perempuan. Bukan. Dalam tu lelaki. Dia niat perempuan. Sahaja aku solat atas jenazah perempuan ini, tak sah juga. Yang tu tak sah. Sebab apa? Lelaki dia termasuk perempuan. Bila sebut lelaki, dari sudut bahasa dia termasuk perempuan. Bila sebut perempuan, dia perempuan aja. Bila sebut lelaki, termasuk perempuan juga. Bila sebut lelaki, bila niat lelaki, itu lelaki betul, itu perempuan pun betul. Sebab lelaki ni dia lebih kepada tolak ansur. Tak kisah. Niat lelaki pun, itu perempuan, sah. Tapi kalau perempuan, tak boleh. Perempuan tak boleh. Maksudnya lelaki dia niat perempuan, ini tak sah. Hazihi mayyitati, tidak sah. Tidak sah sembahyang dia jika yang dalam tu lelaki. Alah, kalau kita tengok lelaki termasuk perempuan. Cuba kita tengok. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu untuk lelaki. Kum, ka kuma kum, ki kuma kunna. Kalau orang mengaji Sarah dia ada kalau bagi perempuan, kalau bagi nak kata engkau berdua lelaki, kuma. Engkau lelaki ramai, kum. Engkau lelaki, engkau perempuan seorang, ki, kan? Perempuan 2 orang, kuma. Perempuan ramai, engkau, engkau bukan mereka, engkau ramai-ramai ni, kunna. Tapi bila kita bagi salam dengan orang perempuan, kenapa Assalamualaikum? Kenapa tak Assalamualaikum? Sebab bila sebut lelaki termasuk perempuan. Bila sebut perempuan hanya untuk perempuan. Okey.
Okay. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Yang mampu berdiri kena berdiri. Macam sembahyang ni jugalah. Macam sembahyang betul lah, sembahyang fardu juga. Tak mampu berdiri boleh duduk, tapi kalau mampu berdiri kena berdiri, sembahyang jenazah sekalipun. Yang ketiga, takbir 4 takbir dengan takbiratul ihram. 4 takbir, 4 kali takbir. Itu 3. Rukun yang ketiga. Yang keempat, membaca Fatihah. Ni yang menarik ni. Yang menariknya apa tau? Lebih elok lagi lepas takbir yang pertama. Maknanya baca Fatihah afdal, terbaik baca Fatihah pada takbir yang pertama. Soalan, boleh tak baca takbir yang kedua? Fatihah. Boleh tak baca takbir ketiga? Boleh tak baca takbir yang keempat? Kalau orang cerdik, dia baca, peliklah ayat ni. Memang rukun baca Fatihah. Lepas tu pula, lebih elok, afdal, sunat, lepas takbir pertama. Baca Fatihah tu lepas takbir yang pertama. Maknanya tak wajib lah. Kan? Kalau wajib lepas takbir yang pertama baca Fatihah, tak adalah ayat lebih elok dibaca lepas takbir yang pertama. Jadi sebenarnya Fatihah ni dia boleh baca ke-4 takbir. Tapi paling baik sunat takbir yang pertama. Allahu Akbar, Fatihah. Habis nak baca kedua boleh, nak baca takbir ketiga boleh, Fatihah. Nak baca Fatihah takbir keempat pun boleh. Okey. Nanti kita bahas sikit lagi bab tu. Sunat baca auzubillah, tidak sunat baca doa iftitah dan surah. Jangan buat baca surah pula. Auzubillah sunat, tapi doa iftitah tak. Allahu akbar kabira wajah tu tak sunat. Surah pun tak sunat. Fatihah sunat baca takbir yang pertama. Takbir kedua pun boleh. Takbir ketiga boleh, takbir keempat pun boleh baca Fatihah. Yang kelima, selawat atas Nabi lepas takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Selawat mesti takbir kedua. Tak boleh takbir pertama, tak boleh takbir ketiga, tak boleh takbir keempat. Mesti. Jadi, macam mana tu? Mesti. Selawat mesti takbir kedua. Yang keenam, doa bagi mayat selepas takbir ketiga sekurang-kurangnya Allahumma filahu, Allahumma filaha. Yang ketiga ni, doa mesti 3. Tak boleh yang pertama, tak boleh yang kedua. Fatihah je boleh. Nak letak kat mana? Yang ke-7, yang terakhir, memberi salam selepas takbir yang keempat, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas takbir yang keempat tak ada wajib baca apa-apa. Okay. Jadi Fatihah tadi macam mana? Kata boleh letak kat mana-mana. Sedangkan setiap tempat tu ada yang wajib dia. Yang kedua wajib selawat, yang ketiga wajib doa Allahumma filahu, Allahumma filaha. Jadi kalau nak baca Fatihah pada takbir yang kedua, baca Fatihah, lepas tu wajib baca Allahumma filahu, Allahumma filaha. Kalau nak baca takbir yang ketiga Fatihah boleh baca Fatihah, lepas baca Fatihah terbalik pula. Takbir yang kedua tadi, lepas baca Fatihah, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca selawat. Sebab selawat mesti yang kedua. Habis nak letak Fatihah kat situ, baca Fatihah, lepas tu selawat. Bukannya masuk Fatihah dekat takbir kedua, selawat terpaksa pergi takbir ketiga. Bukan kan? Takbir kedua, rumah dia rumah selawat, tak boleh pergi rumah lain. Yang ketiga, rumah yang ketiga doa Allahumma filahu, Allahumma filaha. Itu takbir ketiga, tu rumah dia, tak boleh. Habis Fatihah nak tumpang kat situ, boleh. Baca Fatihah, lepas tu Allahumma filahu, Allahumma filaha pada takbir yang ketiga. Takbir yang keempat tak ada. Tak ada bacaan yang wajib. Allahumma la tahrimna boleh baca juga, tapi tu sunat tak wajib. Maka boleh baca Fatihah kat takbir yang keempat. Lepas tu baca Allahumma la tahrimna kalau nak baca. Cuma walaupun Fatihah ni boleh baca dekat mana-mana, tapi tuan rumah jangan lupa baca. Tuan punya rumah, iaitu selawat pada takbir yang kedua, doa pada takbir yang ketiga, takbir keempat tak ada. Okey. Macam mana nak habiskan, sempat tak? Sikit lagi ni. Lebih elok lagi selawat lepas takbir yang kedua. Dia kata kalau takbir kedua lebih elok lagi selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang afdal. Yang sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tu sekurang minimum yang takbir kedua. Takbir yang ketiga eloknya baca Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Yang wajibnya Allahumma filahu sahaja. Yang pada takbir yang ketiga tadi Allahumma filahu. Kalau perempuan Allahumma filaha. Tapi yang eloknya Allahumma filahu, yang sunatnya Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqihi minal khataaya
kama yunaqqat thawbu. Kalau salah baris kena tukar tu. Yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa ba tu mati tu. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu yang ketiga. Jika mayat perempuan, Allah maghfir laha warhamha hingga akhir. Jika mayat itu kanak-kanak pula, memandai dengan baca doa untuk ibu bapa. Jangan Allah maghfir lahu warhamhu pula baca kat takbir yang ketiga kalau kanak-kanak tak balik lagi. Nak minta ampun kat dia. Dia confirm syurga sebab dia tak balik lagi kan confirm syurga. Nak minta apanya? Habis tu baca apa? Baca dia. Ganti bagi ibu bapa, untuk ibu bapa dia pada takbir yang ketiga, iaitu Allahumma ja'alhu fartan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini kalau kanak-kanak yang tak balik lagi, umur 10 tahun ke 11, 12, 13 yang tak balik lagi, baca ni. Paling kurang Allahumma ja'alhu fartan li abawaihi wa salafa. Minimum. Habis kalau baca Allah mafillahu warhamhu juga, setengah ulama kata sah juga. Tapi macam tak kena sebab dia budak confirm syurga. Okey. Manakala lepas takbir yang keempat sebelum salam sunat baca. Sunat dia baca Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika mayat itu perempuan, tukar dhamirnya seperti ajraha, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha. Ha semua. Jika seorang tidak dapat peluang hendak sembahyang masa mayat itu di rumah, sah juga ia sembahyang di atas kubur sekalipun mayat itu sudah hancur. Kalau tak sempat kat rumah, dah ke bumi, lambat balik ke apa, boleh sembahyang kat kubur. Menghadap kiblat. Dan tidak mengapa mayat itu berhubung dengan najis kubur lain-lain yang digali, melainkan kubur Nabi, maka tiada harus sembahyang mayatnya dalam kubur tu. Kubur Nabi tak boleh, jangan buat tiba-tiba sembahyang jenazah untuk Nabi. Tapi selain daripada Nabi, boleh sembahyang mayat dekat kubur walaupun mungkin mayat tu kena najis. Sedangkan kita tahu untuk sah sembahyang jenazah tak boleh ada najis kat mayat. Tiba-tiba dah tanam mungkin ada najis, tak ada masalah. Okey, laju-laju je lah ni. Nak habiskan ni je. Sah sembahyang atas mayat yang gaib daripada negeri sekalipun di dalam tempat yang kurang daripada perjalanan 2 marhalah. Walaupun jauh, jenazah tu jauh, tapi tak sampai 2 marhalah. Tak sampai 90 km, 50 km je jauh. Boleh tak nak sembahyang gaib? Boleh, tak ada masalah sembahyang gaib. Dengan syarat dia keluar daripada qaryah kita. Sekalipun mayat itu berada di tempat yang bukan pihak kiblat nisbah kepada orang yang sembahyang, walaupun mayat tu bukan duduk kat kiblat kan, tanah mayat kan dia menghadap kiblat, kita kalau atas kubur kita menghadap kat dia. Tapi kalau sembahyang tu macam mana kita nak buat sebab dia duduk kat mana tak tahu. Kalau sembahyang gaib tak ada masalah, sembahyang aja. Adapun mayat yang ada dalam negeri sekalipun bandar itu besar, tidak sah. Dulu sebut bandar, sekarang sebut qaryah. Tidak sah sembahyang gaib atasnya melainkan orang yang hadir sahaja kerana kena menyembahyangkan. Kalau dalam qaryah tak boleh sembahyang gaib. Hanya di luar qaryah baru boleh sembahyang gaib. Syarat yang membolehkan sembahyang atas kubur dan sembahyang gaib, hendaklah orang itu layak menunaikan fardu kifayah waktu matinya mayat itu, iaitu muslim, mukallaf, suci dan suci daripada haid. Yang ni yang terakhir sikit Yang terakhir iaitu sebelum masuk kubur ni, iaitu apa syarat kita boleh sembahyang gaib kat dia? Syaratnya ketika jenazah tu, ketika matinya dia, kita muslim, kita mukallaf, akil balik, dan kita suci pada haid dan nifas. Kalau perempuan lah, 3 syarat. Jadi soalan, tok kita mati sebelum kita lahir, kemudian kita pergi kubur dia, boleh tak sembahyang kat kubur dia? Tukar cerita. Sekejap lagi kita baru jawab soalan tu. Mak kita meninggal, masa kita tak ada, duduk pergi luar negara. Setelah 10 tahun kita balik, lah baru tahu mak meninggal, sampai hati kau tak cakap kat aku, contohlah. Dan kau tu gaduh-gaduh dengan aku tak cakap lah dengan kau. Tiba-tiba balik-balik tahu mak dia mati setelah 10 tahun ke bumi. Kemudian dia boleh tak sembahyang kat kubur, sembahyang jenazah kubur? Boleh. Okey, boleh sembahyang jenazah kat kubur. Sebab apa? Sebab ketika mak dia meninggal di Islam,
dia akil dan balik dan dia tak ada haid. Boleh? Okey, baru cerita tadi. Tok dia mati. Lama dah sebelum dia lahir. Ataupun dia bayi lagi. Dia umur 2 tahun, tok dia mati. Sekarang umur dia dah 20. Baru jumpa kubur tok dia. Boleh tak dia nak solat jenazah? Solat gaib? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pertama, ketika matinya tu, dia Islam tak? Islam, umur 2 tahun pun Islam. Yang kedua, mukallaf tak? Tak mukallaf. Maka tak boleh sembahyang jenazah. Jadi boleh tak kalau kita pergi kubur Imam Syafi'i kita nak sembahyang? Tak boleh sembahyang gaib, tak boleh. Dia kena ketika meninggal mayat tu, jenazah tu meninggal, ketika orang tu meninggal, dia mestilah Islam, akil dan balik dan tak ada haid dan nifas. Baru dia boleh solat gaib. Habis. Paksa lebih sikit. Ni tak lebih pun sebab sembahyang tadi kan, sembahyang hajat tadi. Ngam je start sejam. Baik, kita masuk dekat kubur pula akan datang. Adalah kubur untuk ditanam mayat itu sekurang-kurangnya 1 lubang. Macam mana kubur pula? Wallahu alam, tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.